أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini, pagi Jumaat, awal bulan Jumadil Akhir. Kita dah masuk pada bulan Jumadil Akhir. Kita ada bulan ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, dan kita dah masuk Jamadil Akhir, iaitu bulan yang ke-6 ya, dalam susunan kalender Islam. Jadi kita menghampiri Ramadan hanya beberapa bulan sahaja lagi. InsyaAllah kita akan sampai bulan Ramadan, lagi kurang daripada 3 bulan, 80 hari lebih saja lagi. Jadi Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Islam. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada Puan Liza Haji Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang share, yang like. Barakallahu fikum. Hari ini hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, pagi ini kita akan sama-sama membincangkan satu topik, iaitu berkaitan dengan apa? Iaitu berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tajuk ini kita bahaskan ya menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Naam ya. Kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab tentang kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini adalah karangan ataupun susunan hadis yang dilakukan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang mudah-mudahan dapat kita mengambil pengajaran daripadanya. So maknanya dalam kitab ni, kalau boleh dalam rumah kita kena ada. Siapa yang tak ada bolehlah dapat dekat kedai buku ke, insya-Allah. Lain tak okey? Ya, tapi saya pun okey. Saya cek. Saya okey kan? Saya cek kat handphone saya. Saya live juga, saya tengok kat handphone saya, nak tengok. Suara okey tak? Nampak saya okey. Mungkin line Puan Liza tak berapa okey kot ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah Allah bantu. Okey. Ya Kak Siti Atika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Kak? Baik. Kita pergi kepada topik kita, iaitu komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Macam saya katakan tadi tuan-tuan dan puan, ya, seboleh-bolehnya kita usahakan dalam rumah kita ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang ini kitab tentang kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni dibahaskan tentang ada hadis tentang cara Nabi makan, cara Nabi berjalan. Kalau kita baca awal hingga akhir kitab ni, kita boleh nampak bayangan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cintakan Nabi, tapi kita tidak ada gambar potret Nabi, tak ada. Ya. Tak ada kita nampak ada tak orang lukis gambar Nabi? Tak boleh ya. Tak ada. Tidak ada potret ataupun gambar poster Nabi, tak ada. Jadi bagaimana kita nak melihat ataupun kita nak mendapat bayangan wajah Nabi, kita nak dapat bayangan bagaimana rupa paras Nabi,
maka dalam kitab Syama'il inilah jawapannya. Sebab tu saya katakan tadi, ya, seboleh-bolehnya kita ada satu kitab Syama'il Muhammadiyah di dalam rumah kita. Ya, kalau tak baca pun tak apa. Paling tidak bila anytime kita rasa rindu dekat Nabi, kita boleh baca, kita boleh tengok kan. InsyaAllah. Nah. Alhamdulillah, syukur Kak Atikah Kajang. Oh, Kak Atikah di Kajang. Alhamdulillah, lain cantik. Alhamdulillah ya. Kak Kajang pula. Kak Atikah. Akak ada Ustaz. Alhamdulillah. Belajar sebelum KP. Khatam juga Kak. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Jom kita tengok pada pagi ini kita nak sebut tentang komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ini saya tengok pada bab yang ke-34 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu bab ma jaa fi kaifiyati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azhar Ummi Rahaya Roy. Alhamdulillah. Tak sempat khatam. Tak apa kan. Sebab nak khatam lah ambil masa juga kan. Tapi tak apalah. At least kita dah mula membaca kitab ni pun dah cukup bagus lah. Nah. Okay, baik, kita tengok pada bab 34 ya. Kita baca hadis Nabi pada pagi ini. Sempena hari Jumaat ni kita nak, lagi pun kita nak dekat Ramadan ya, kita nak lebih nak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tengok hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sarudakum hadha, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Ini kata Aisyah. Ceritanya tuan-tuan dan puan, Aisyah ni bila mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis-hadis Nabi. Abu Hurairah ni kita faham beliau adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak meriwayatkan hadis ya. Dan walaupun Abu Hurairah ni dia umur dia dia masuk Islam agak lewat ya. Abu Hurairah masuk Islam umur dia waktu itu Nabi nak wafat lebih kurang 2-3 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah masuk Islam. Jadi makna katanya Abu Hurairah sempat bersama dengan Nabi sekitar 2 tahun lebih je ya. Tapi bila dia masuk Islam, dia mewakafkan dirinya untuk Islam. Dan sebab tu bila dia masuk Islam, di mana saja Nabi pergi, kat situ dia ada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ceritanya tuan-tuan dan puan, Abu Hurairah ni bila dia menyampaikan hadis-hadis Nabi, ada kalanya dia bercakap agak laju. Dia bercakap mungkin agak ialah laju sikit. Maka Aisyah tegur. Aisyah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Nabi dia tak cakap laju. Okey. Tapi tidaklah orang kata slow. Slow sangat pun tidak juga. Ya. Baginda selalu bercakap dengan jelas. Nabi cakap perkataan Nabi, sebutan Nabi itu jelas. Bayyinun. Bikalamin bayyin. Kalam ataupun kata-kata perkataan yang sangat jelas. Bukan sekadar jelas tetapi Aisyah kata faslin. Faslin maknanya terperinci, teratur, terperinci. Dan daripada itu, kata Aisyah, orang yang mendengar kata-kata Nabi dapat menghafal dengan mudah kata-kata ataupun kalam Nabi ini. Itu ciri bagaimana Rasulullah SAW bercakap. So, kita kena latih dan kita kena usaha untuk bercakap dengan jelas dan juga terperinci, teratur ya. Boleh ke? Saya pun tak tahu saya cakap ni teratur ke, jelas ke ataupun tidak. Okay. Tapi insya-Allah kita kena usaha sama-sama untuk memperjelaskan kalam kita dan juga memperaturkan kalam kita.
Kerana apa? Kerana kita nak mengambil Nabi sebagai contoh teladan. Saya pun sedang berusaha untuk sama-sama kita bercakap dengan jelas dan teratur. Cakap tu biar orang kata apa, jelas sebutannya, kemudian percakapannya itu teratur, terperinci supaya orang mudah memahami apa yang kita sampaikan. Ada bunyi bising? Bunyi bising macam mana? Bunyi bising? Oh, ya, dia ada bunyi sikit. Sebentar. Test 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Sekarang okey ke? Okey kot sekarang ya? Kabel dia. Kabel dia ya. Okey, terima kasih sebab bagi tahu. Okey. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, jom kita tengok ya. Itu hadis yang pertama kita baca pada pagi ini insya-Allah. Hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah salasan litu'qala anhu. Ustaz jangan gerak. Tapi dia ada bunyi sikit Tapi cuma suara saya boleh dengar kan? Test 1, 2. Sampai mic ni, mic ni. Test 1, 2, 3. Bolehlah teruskan ya, insyaAllah. Ada teruskan sikit lagi. Dia ada bunyi sikit. Okey, hadis yang berikutnya berkaitan dengan Anas bin Malik bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi percakapan baginda sehingga 3 kali supaya difahami oleh mereka yang mendengarnya. Ya. Itu kata Anas bin Malik. Nabi ni bila dia bercakap, Nabi akan ulang 3 kali percakapan baginda. Kenapa? Supaya orang mudah faham. So bukanlah setiap kata-kata Nabi diulang 3 kali, tidak ya. Tetapi tengok pada keadaan. Kalau perkara itu penting, maka Nabi akan ulang lagi 2-3 kali. So tidaklah kita kata setiap kali nak cakap kena ulang 3 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Tidaklah begitu ya. Tapi
Kalau perkara itu penting, maka Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. So saya kira perkara itu pun kita buat. Ya, kita pun buat juga perkara itu. Cuma kita tak perasan Nabi pun buat macam tu juga. Okey. Ya. Jadi selepas ni kalau kita ulang 3 kali percakapan kita menunjukkan benda itu penting, maksudnya kita tahu hak itu adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Naam. Hadis ini agak panjang tapi kita cuba ambil manfaatnya insya-Allah ya. Hadis ini ceritanya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali adalah cucu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya kepada Sayyidina Ali. Naam ya. Sayyidina Ali berkahwin dengan Fatimah, maka dapat Hasan dan Husain. Jadi Hasan ini adalah cucu Nabi. Hasan bin Ali bercerita, aku bertanya kepada pakcikku, iaitu Hindun bin Abi Halah. Hindun ni tuan-tuan dan puan-puan, Hindun bin Abi Halah. Naam. Abi Halah ni adalah bekas suami kepada Khadijah radhiyallahu anha, ya. Kan kita faham, kita tahu Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi dan ketika itu Khadijah seorang janda. Betul kan? Kalau saya salah betul kan? Khadijah radhiyallahu anha seorang janda berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Hindun ni ya, dia ada anak. Namanya apa nama Khadijah ini dia ada anak namanya Hindun. Hindun bin Abi Halah. Ini anak dengan suaminya. Suami yang dulu namanya Abu Halah. Suami sebelum berkahwin dengan Nabi namanya Abu Halah. Baik. Jadi Hasan bin Ali ni maksudnya Hindun bin Abi Halah ni sahabat Nabi. Naam. Hasan bin Ali ditanya kepada Hindun bin Abi Halah. Yang mana Hindun ni orang lelaki tau, dia bukan perempuan. Ya. Ada Hindun perempuan, ada juga Hindun yang lelaki di zaman Nabi. So dua-dua boleh. Kalau kita jumpa orang nama Hindun lelaki, tak pelik ya. Kerana zaman Nabi ada juga Hindun lelaki. Tapi biasa dekat Malaysia ni kita kata Hindun nama orang perempuan. Ya. Macam nama Mbah sebelah isteri saya dia ada Mbah ya, Jawa panggil Mbah. Isteri saya punya Mbah, namanya Hindun. Perempuan lah. Baik. Hindun ni orang yang banyak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan bin Ali tanya kepada Hindun, "Sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagi tahulah pada aku bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Maka Hindun pun menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassil al-ahzan, daim al-fikrah, laysat lahu rahah, tawil as-sakt, la yatakallam fi ghairi hajatin." Kata Hindun ni tadi, Rasulullah ni seorang yang banyak bersedih. Banyak bersedih ni bukan kerana keduniaannya. Nabi sedih kerana menyaksikan kebesaran Allah dan juga kerana nak mengadu pengaduannya kepada Allah Ta'ala. Kita banyak sedih sebab hal keduniaan kan. Tapi Nabi ni sedih kerana takutkan Allah, kebesaran Allah, ya, kerana nak mengadu pada Allah. Itu maksudnya begitu. Baginda tidak pernah berhenti berfikir. Nabi ni orang yang banyak sangat berfikir, ya. Berfikir Nabi ni bukan untuk kepentingan Nabi, tetapi fikir Nabi ni untuk kepentingan ummah, untuk Islam. Sebab tu kita sampai hari ni kita berpegang kepada agama Islam yang suci kerana usaha Nabi dulu yang memikirkan macam mana nak sampaikan Islam sampai akhir zaman. Itu cara Nabi berfikir. Dan kata beliau,
Ya, Nabi ini seorang yang lebih banyak berdiam. Nampak ya? Nabi tidak berbicara hal yang sia-sia. Sebab tu kita tahu Nabi ini seorang yang tidak banyak bercakap sebenarnya. Nabi lebih banyak berdiam ya. Allahumma salli ala Muhammad. Diam Nabi ini tuan-tuan, diam yang berisi ya. Dan Nabi tak bercakap yang sia-sia. Tengok kita ni. Kita ni banyak cakap sia-sia ke banyak yang bermanfaat? Boleh checklist balik ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia kata lagi, baginda memulakan dan mengakhiri kalam, ya, yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Nabi ini bila memulakan percakapan ataupun dan juga mengakhiri percakapan baginda dengan menyebut nama Allah. Wa yatakallam bi jawami'il kalim. Nabi ni bila bercakap, berbicaranya Nabi itu ringkas tetapi sangat padat, penuh dengan makna. Itu Nabi ya. Nabi cakap dia tak banyak. Ringkas tapi Masya Allah maksudnya sangat-sangatlah mendalam. Jauh ya kita dengan Nabi kan. Kita ni cakap tuan-tuan banyak cakap tapi sikit je point dia. Betul tak? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap ringkas tetapi maksudnya sangat-sangatlah mendalam. Masya Allah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia kata apa lagi? Kalamuhu faslun la fudul wa la taqsir. Nabi ni cakap Allahumma salli ala Muhammad, tidak berlebihan. Nabi cakap terperinci, faslun terperinci. Kemudian tidak lebih, tidak kurang. Tidak berlebihan, tidak berkurangan. Itu Nabi SAW punya percakapan. Nabi dia tak cakap lebih, tak cakap kurang. Kadang-kadang kita ni terlebih cakap. Kan sampai orang dah muak nak mendengarnya. Bila nak ngabisnya pun kan. Panjang menol cakapnya. Kadang-kadang orang cakap ringkas sangat, pendek pun kita rasa, dah habis dah. Pendek lah pula kan. Serba tak kena. Nabi ni dia memiliki satu kelebihan bila Nabi bercakap. Nabi cakap ni, orang kata, orang Perak kata just nice. Just nice. Elok-elok, sedang elok. Tak panjang, tak pendek. Orang kata sedang-sedang elok. Orang tak jemu. Kadang-kadang kita bercakap banyak sangat orang jemu kan. Bila cakap kurang sangat pun orang kata alamak. Kan baru nak dengar udah habis. Macam tu pula. So Nabi ni orang tak jemu nak dengar lagi percakapan Nabi. Sebab apa? Cakapnya just nice, sedang elok je. Tak. Kan Siti Atikah. Betul. Benar Ustaz ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Naam. Kemudian dia kata apa lagi tuan-tuan dan puan? Hindun ni kata apa? Wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Beliau tidak pernah marah disebabkan urusan dunia. Itu Nabi ya. Namun jika kebenaran dilanggar, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kemarahan baginda. Sehinggalah kebenaran itu ditegakkan semula. Wala yaghdab li nafsihi wala yantasiru laha. Nabi tidak pernah marah dan tidak akan meminta pembelaan berkaitan urusan peribadi. Nampak? Ini Nabi SAW. Nabi susah nak marah. Dan Nabi tidak marah dalam bab urusan keduniaan. Melainkan kalau urusan dunia itu kita melanggar haknya. Ambil hak orang contohnya kan. Ataupun perkara itu zalim. Melibatkan keduniaan. Tapi itu kita mengambil hak orang lain. Maka ketika itu Nabi marah. Nabi marah tujuannya apa? Tujuannya untuk menegakkan keadilan. Sehinggalah perkara itu dapat diselesaikan. Tapi kalau saja-saja Nabi tak marah. Ya. Kalau kita ni banyak marah bab keduniaan, kan? Rebut harta, kan? Bisnes tak jadi, maka kita marah. Customer tak beli produk kita, kan? Tapi Nabi dia tidak begitu. Dan Nabi tidak akan marah dalam bab hal urusan peribadi Nabi. Dalam bab urusan kepribadi,
Orang, sebab tu tengok ramai orang marah kan. Orang hina Nabi. Pada zaman Nabi tu kalau kita tengok kan Arab Quraisy ya. Kafir Quraisy ni mereka ambil usus perut unta yang dah 3 hari tu dah busuk dah kan. Contoh kita ambil lah satu bangkai, bangkai anjing ke, bangkai kucing ke yang dah mati 3 hari. Kita ambil bangkai tu kita letak kat badan orang, tengkuk orang. Orang Nabi tengah sujud ni. Nabi tengah sujud, mari Arab Quraisy ni, ya kafir Quraisy, dia ambil usus perut unta kan yang dah 3 hari. Maksudnya dah busuk dah. Dia ambil usus perut tu, dia letak di belakang Nabi. Nabi tengah sujud, letak di belakang tengkuk Nabi. Tapi Nabi marah ke tuan-tuan dan puan? Nabi tak marah pun. Kita yang marah. Waktu tu Fatimah masih kecil lagi. Fatimah menangis. Itu Nabi Muhammad SAW ya. Nabi tak marah atas urusan peribadi. Orang nak hina Nabi, orang nak cerca Nabi, orang nak menyakiti Nabi, Nabi tak balas. Itu Nabi Muhammad SAW ya. Kalau berkaitan peribadi, Nabi okey. Tapi dalam melibatkan urusan agama, ya melibatkan ummah dan sebagainya, itu Nabi lain sikit lah. Urusan peribadi, itulah. Kalau kita tuan-tuan dan puan dalam bab urusan peribadi, kadang kita banyak marah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kita belajar sama-sama tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wong lanang ya. Wong lanang yo Jawa ya. Wong lanang maksudnya orang lelaki ya. Soalan sitik-sitiknya bojone Jawa. Okey baik. Kemudian Hindun kata apa? Idza asyara bikaffihi kulliha. Ni kita kena buat. Jika Nabi menunjukkan sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan seluruh tapak tangan baginda. Biasa kalau kita tunjuk satu benda, kita tunjuk macam ni kan, nampak dekat skrin kan. Dekat mana Masjid Ar-Rahmaniyah tu? Tu depan tu encik. Kita tunjuk macam ni. Ada orang tunjuk macam ni kan? Ada juga orang tunjuk dekat mana Masjid Ar-Rahmaniyah ataupun dekat mana surah An-Nur ni. Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Kita kata, tu. Depan sana encik. Kita tunjuk macam ni kan. Dekat depan sana encik. Ni biasa juga kan. Yang ni kita kata lebih sopan lah. Kalau macam ni, kita kata, depan sana dia something sikit ya. Allahumma salli ala Muhammad. Macam ni dia nampak okey lagi. Ya. InsyaAllah boleh kan. Infak sedikit untuk surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. InsyaAllah. Silakan tuan-tuan. InsyaAllah kita bagi sedikit infak untuk program yang dianjurkan di pihak surah An-Nur kan. Ada nombor akaun dia dekat sini. Boleh pergi dekat situ insyaAllah. Baik, balik kepada tadi. Nabi SAW, Nabi tidak tunjuk macam ni. Nabi tidak tunjuk macam ni, tetapi Nabi tunjuk dengan keseluruhan jari baginda, tangan baginda begini. Kita tengok buka kelima-lima jari kita begini, maka kita pun tunjukkan seperti ini. Dekat mana surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan tu? Dekat depan sana tuan. Nampak tak? Nampak tangan saya ni? Kita buka, kita tunjuk begini. Ni hadis ni sebut begitu ya. Tunjukkan keseluruhan tangan baginda. Jadi lepas ni kita boleh buat sebegitu ya. Kita boleh buat macam tu tuan-tuan ya. Nabi tunjuk pakai ibu jari bukan? Tak habis lagi tadi ya. Nabi bukan tunjuk pakai ibu jari, tidak. Bukan macam ni. Yang ni saya nak bagi tahu ini biasa orang Melayu buat. Dekat mana surah An-Nur? Depan tu. Ini biasa. Tapi tak salah, tak berdosa. Sebab Nabi tak larang pun tunjuk macam ni. Boleh je, bukan tak boleh. Saya nak tunjukkan macam mana cara Nabi. Tu ya. Nabi tak tunjuk macam ni. Nabi tak tunjuk macam ni. Nabi tunjuk macam ini. Jelas ke? Jangan salah faham pula. Kalau macam ni salah ke? Tak salah. Macam ni salah ke? Tak salah. Cuma tak adalah dalil kata macam ni. Tak ada kata macam ni. Yang sebut dalam hadis ni macam ini. Boleh? Jangan confuse pula. Saya nak bagi tunjuk tadi contoh ni orang Melayu buat. Ini tak salah. Tapi bukan cara Nabi. Cara Nabi macam ini. InsyaAllah. Boleh? Okey, baik. Naam. Baru faham. Betul lah. Jangan salah faham. Tak habis cakap lagi ya. Okey. Boleh belajar sesuatu insyaAllah.
Saya terutamanya, kita sama-sama belajar. Wa idza ta'ajjaba um, wa idza ta'ajjaba qalabaha. Bila Nabi kagum akan sesuatu, baginda akan membalikkan tapak tangan. Masya Allah, gitu Contohnya, kagum kita, subhanallah. Kita kagum, subhanallah, comelnya. Dia begitu. Nabi membalikkan tapak tangan. Itu Nabi menunjukkan maksudnya apa? Maksudnya kagum. Kagum. Selalu kita, subhanallah, masya Allah. Gitu. Kita boleh bayangkan keadaannya, begitulah keadaannya. Ya. Wa idza tahaddatsa ittasala biha. Apabila berbicara menjelaskan sesuatu. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Apabila Nabi bercakap menjelaskan sesuatu, baginda selalu memukulkan tapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri. Tapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri. Selalu pukul tapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri. So, Nabi selalu, kita kata, bila bercakap Nabi selalu tepuk tangan. Bukan tepuk tangan, contoh, nombor 1, gitu ya. Nombor 1, nombor 2, yang ketiga. So, bila kita bercakap, okey tuan-tuan dan puan, yang pertama, dia tepuk macam ni. Yang kedua, yang ketiga, dia begitu keadaan dia. Itu cara Nabi Muhammad SAW bila Nabi bercakap. So maksudnya Nabi bercakap ni pergerakan tangannya ada, tapi tidak melampau sangatlah. Nabi dia gerak-gerak tapi begitulah. 1, 2, yang ketiga. Sekali lagi kita habisnya insya-Allah. Saya habiskan hadis ni. Ni nak habis dah. Wa idza ghadiba a'rada wa ashaha wa idza fariha ghadda tarfahu jullu dhahikihi tabassum yaftaru an misli habbil ghamam. Jika Rasulullah marah kepada seseorang, baginda akan berpaling daripada orang itu dan akan menghindari orang tersebut. Itu cara Nabi mengawal situasi. Kalau Nabi marah kat seorang, Nabi tak malas nak layan. Jadi Nabi akan berpaling dan meninggalkan orang tersebut. Kan? So kalau kita marah kat seseorang tu, jangan kita duk melayan. Yang kita duk berbalah dengan dia. Sepatutnya kita nak ikut cara Nabi ni, kita marah kat seorang, kita alih pandangan kita dan kita pun beredar meninggalkan dia. Itu lebih baik supaya kita tidak berlaku permusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Boleh insya-Allah. Rasulullah SAW akan menjaga pandangan mata baginda. Kebanyakan ketawa baginda adalah senyuman. Giginya seumpama butiran mutiara. Nampak tak ya? Nabi kalau bercakap, Nabi sangat menjaga pandangan mata baginda. Terutama kalau dengan orang perempuan yang bukan mahram. Nabi cukup jaga pandangan mata baginda. Dan banyak Nabi ni, Nabi juga seorang yang banyak ketawa. Tetapi ketawanya Nabi ini adalah senyuman. Giginya, Nabi ketawa tak terbahak-bahak lah. Ya? Nabi ketawa tapi nampak gigi senyum gitu. Sikit-sikit je. Gitulah contoh. Dia tak ada sampai kong 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 kong, tak ada. Kan setengah orang kalau gelak tu kong 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 kong. Satu pejabat dengar tu, punyalah kuat gelak je kan. Itu orang kata tak comel lah akhlak sebagai seorang Islam ni. Ya. Nampak kita kata over sangat ya. Nak gelak boleh tapi jangan sampai. Kadang-kadang ada keadaannya kita gelak ni tak boleh tahan ya. Ya. Cuma kita cuba kontrol lah ya. Kita cuba kontrol. Sebab kita belajar hadis ni, kita cuba kontrol ya. Nak gelak, Nabi pun banyak ketawa. Tapi ketawa Nabi hanya sekadar nampak gigi ataupun sedikit-sedikit saja. Dia tak ada sampai terbahak-bahak. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi gigi baginda ni seumpama butiran mutiara. Sebab apa? Bila Nabi ketawa nampak gigi. Nampak senyuman gigi Nabi tu dan maka ternampaklah gigi Nabi ni sempurna seumpama butiran mutiara. Bersih giginya, masya-Allah. Begitulah keadaan ya. Bagaimana komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Boleh insya-Allah?
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk kita sama-sama ya sumbangkan sedikit infak kepada dana surau aktiviti kuliah ilmu surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Nombor akaun yang tertera di skrin 050120153038. InsyaAllah, ya mudah-mudahan pahala. Saya sebenarnya begini tuan-tuan dan puan, pahala harta kita adalah harta yang kita keluarkan. Harta kita yang sebenar bukanlah harta yang kita ada dalam bank kita, kenderaan kita, rumah kita. Itu ya betul harta kita. Tapi hakikat sebenar itu bukan harta yang kita bawa. Harta yang kita ada di akhirat kelak ialah harta yang kita dah keluarkan untuk agama, untuk infak dan sebagainya. Itulah harta sebenar. Sebab tu orang bijak ialah orang yang mengumpulkan harta akhirat, bukan mengumpulkan harta dunia. Tidak salah untuk mengumpulkan harta dunia, tetapi dalam masa sama dia memperbanyakkan harta akhirat. So kita balancekan antara keduanya, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, Allah melapangkan rezeki kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik pada Allah yang lemah atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua dan terima kasih kepada pihak Surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Wallahu taala a'lam.